Okey, Assalamualaikum semua. Kita jumpa lagi setelah bercuti panjang selama seminggu. Kita jumpa lagi di kelas pada minggu ini. Okey, cikgu harap semua berada dalam keadaan sihat Okey, hari ini kita akan belajar tajuk okey, buka buku teks bahasa Melayu. Kita buka muka surat 46. Kita akan belajar tajuk makanan kesukaan Rizal. Okey, makanan kesukaan Rizal. Okey, sebelum kita nak belajar, kita baca dulu apa dia petikan ni. Ya, okey. Kita tengok sama-sama Rizal suka makan nasi, roti, ayam dan ikan. Makanan ini berkhasiat dan penting untuk membesar. Makanan ini memberikan tenaga. Buah dan sayur mempunyai banyak vitamin. Rizal makan sayur dan buah pada setiap hari. Dia suka makan tembikai dan lobak merah. Makanan ringan pula tidak baik untuk kesihatan. Rizal tidak gemar makan makanan ringan. Dia tidak makan gula-gula, keropok dan minuman bergas. Okey, kita tengok gambar-gambar ni semua makanan yang sihat. Makanan yang sihat dan makanan inilah yang perlu kamu ambil setiap hari dan mencukupi, ya. Contohnya ini protein, ayam ni protein, ikan pun protein. Okey, kalau roti dengan nasi pula karbohidrat. Okey, ini pula vitamin buah-buahan dan sayur-sayuran. Buah-buahan dan sayur-sayuran inilah kamu kena ambil setiap hari makanan-makanan ni, lebih kurang dalam 3 kali sehari. Sarapan yang penting, makanan tengah hari dan juga makan malam. Sebab badan kita kena nutrisi yang cukup sebab semua ni memainkan peranan masing-masing. Untuk tenaga, nasi dengan roti ni biasanya untuk tenaga. Tenaga maksud cikgu kalau kamu nak berlari, nak berjalan memerlukan tenaga, dan inilah yang memberi tenaga tersebut. Kalau kamu tak ambil langsung, jadi lembiklah, letih, tak boleh nak buat apa. Jadi lesu sebab tak ada yang membantu untuk berikan tenaga tu. Dua ni penting. Macam protein pun ada dia punya tugas dalam badan kita. Untuk untuk otak, biasanya untuk otak, untuk pembesaran badan kan, bagi sempurna dan sebagainya. Sama jugalah vitamin pun ada peranan dia untuk kulit, untuk kuatkan imun badan dan sebagainya. Semua ni penting dan perlu ambil setiap hari. Okey, kita tengok bawah ni ialah menyatakan idea tersurat yang terdapat dalam teks dengan betulnya. Okey, apa itu idea tersurat? Sebelum kita kita baca dulu apa dia petikan ke atas ni yang disenaraikan ni, kita ambil tahu dulu apa dia idea tersurat tu. Okey, idea tersurat cikgu bagi tahu seberingkaslah. Okey, idea tersurat. Ni idea tersurat. Yang ni yang penting tersurat. Sebenarnya dia ada dua, satu tersurat, satu lagi tersirat. Tersurat dengan tersirat, tapi satu lagi tersirat. Tapi kita tak belajar yang tersirat ni. Ni kita belum belajar lagi, kita belajar tersurat. Okey, apa dia tersurat ni? Idea tersurat ni adalah idea utama. Idea utama. Ataupun poin yang paling penting dalam petikan ni. Itu adalah idea tersurat. Ya? Poin yang paling penting dalam petikan ni. Apa yang petikan ni nak sampaikan, itu kita panggil idea tersurat iaitu idea utama. Okey, contoh yang pertama dia kata makanan berkhasiat sangat penting. Dalam petikan ni yang dia nak nyatakan idea utama dia yang pertama adalah makanan berkhasiat tu sangat penting. Okey, idea yang kedua, idea tersurat yang kedua dia kata buah-buahan dan sayur-sayuran mempunyai buah-buahan dan sayur-sayuran mempunyai vitamin. Okey, biasanya dia ambil pada setiap perenggan lah idea tersurat ni. Ini makanan, ini
berkhasiat penting, sangat penting. Makanan ini sangat penting. Yang ini dia ambil kan. Cuma dia ubah dari segi konteks ayat lah. Okey, yang kedua, buah-buahan dan sayur-sayuran mempunyai vitamin. Ni idea utama dia ataupun idea tersurat dia. Okey, lepas tu makanan, dia kata yang ketiga, dia cari je dekat perenggan yang ketiga. Biasanya mula-mula lah, makanan ringan pula tidak baik. Makanan ringan tidak baik untuk kesihatan. Poin dia ada dekat mula-mula ni. Ni kita panggil idea tersurat, iaitu idea utama, ada yang penting. Apa yang penting dan petikan tu dia nak nyatakan. Yang lain-lain tu dia membantu. Dia jadi apa orang kata, membantu kepada idea utama ni. Dia bukanlah tak penting tapi membantu. Tapi yang mana yang penting, yang tiga ni lah. Okay, tu kita panggil idea utama. Ya. Okey. Kita buka buku aktiviti, kita buka muka surat 50. Kita buka muka surat 50. Cikgu tutup yang ni sebab tak belajar lagi takut confuse. Okey. Okey, kita tengok muka surat. Ni atas sikit. Okey. Okey, kita tengok muka surat 50. Okey. Tulis idea tersurat berdasarkan bahan. Okey, kita tengok Keluarga Alia mementingkan kebersihan makanan. Okey, tengok yang ayat yang pertama. Emak menutup makanan dengan tudung saji. Sebab apa kita selalu kena tutup makanan dengan tudung saji ataupun dengan bekas yang bertutup supaya dia tak terdedah. Makanan tersebut tak terdedah kepada bakteria kat udara dan sebagainya. Ya, jadi dia tak mudah basi. Okey, okey, tengok sini pula Nombor 2, ayah menyimpan makanan di dalam peti sejuk. Sama juga, simpan makanan dalam peti sejuk ni pun untuk mengelakkan makanan tersebut basi. Supaya makanan tahanlah lama. Okey, Alia membasuh buah-buahan sebelum dimakan. Ini pun untuk mengelakkan supaya kita kena keracunan lah. Keracunan makan sebab buah ni kadang-kadang dia sembuh dengan racun serangga dan sebagainya. Jadi kita kena basuh dulu. Bilas dulu dengan air ataupun dia ada najis ke apa ke, kuman ke, bakteria ke kan. Okey, kakak memastikan tin makanan tidak kemik. Kalau kita nak keluar pergi beli barang, pergi beli makanan yang terutamanya macam biskut, makanan yang jenis dalam betin ataupun dalam bekas tu, kita pastikan bekas tersebut tak kemik. Tak kemik ataupun tak kembung lah biasanya. Tak kemik. Supaya kita tahulah makanan tu masih lagi elok dimakan. Belum habis tempoh lagi. Okey, apa dia idea tersurat dia? Ni senang je sebab dia bukan petikan Dia bukan petikan, jadi kamu senang je lah nak cari idea tersurat dia. Okey, kita tengok. Apa dia idea tersurat? Okey. Cara-cara memastikan kebersihan makanan. Yang pertama, apa dia? Cara-cara. Bercakap cara-cara, kita kena bagi dalam bentuk cara. Yang pertama, pastikan makanan ditutup dengan tudung saji. Ataupun makanan perlulah ditutup dengan tudung saji. Cara-cara jadi bila cara-cara dia kena bagi ayat dalam bentuk cara. Makanan perlu ditutup dengan tudung saji. Itu pertama. Cara yang kedua pula. Yang kedua, makanan perlu disimpan dalam peti sejuk. Makanan perlu disimpan dalam peti sejuk. Okey. Ketiga,
Buah-buahan perlu dibasuh sebelum makan. Buah-buahan perlu dibasuh sebelum makan. Okey. Terakhir sekali, pastikan tin makanan tidak kemik. Pastikan tin makanan tidak kemik. Okey, boleh faham ya? Sebab apa? Dia kata idea tersurat. Sebab dia punya soalan dia cara-cara. Cara-cara memastikan kebersihan makanan. Jadi kita sebut cara-cara. Tak perlulah masukkan emak, ayah, alia, kakak dan sebagainya ni. Dia nak cara-cara dia. Idea utama dia sahaja. Ataupun kita panggil isi tersurat dia sahaja. Okey, setakat ni sahaja kelas pada hari ini. Kita jumpa lagi pada hari esok. Harap semua dapat jawab lah. Senang saja dengar video cikgu betul-betul dan cuba jawab. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.